1 Korintus bab 9. Bukankah aku seorang yang merdeka? Bukankah aku seorang rasul? Tidakkah aku pernah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu hasil kerjaku untuk Tuhan? Mungkin orang lain enggan mengakui aku sebagai rasul, tetapi kamu pasti mengakuiku. Hidupmu yang bersatu dengan Tuhan membuktikan kerasulanku. Apabila orang mengecamku, kujawab demikian. Tidak berhakkah kami menerima makanan dan minuman untuk kerja kami? Tidakkah kami berhak membawa istri yang beriman, sebagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudara Tuhan dan oleh rasul-rasul lain termasuk Kefas? Wajarkah aku dan Barnabas sahaja mencari nafkah sendiri? Tiada askar yang menyara diri sendiri dalam angkatan perang. Tiada peladang yang tidak makan buah anggur dari ladang sendiri. Tiada gembala yang tidak minum susu daripada domba sendiri. Adakah aku mengatakan semua ini hanya dari segi pandangan manusia? Tidakkah hukum Taurat juga menyuarakan perkara ini? Telah tersurat dalam Taurat Musa, jangan berangus mulut lembu yang sedang mengirik bijirin. Tentulah Allah tidak menumpukan perhatian kepada lembu sahaja. Bukankah kita yang dimaksudkan oleh Allah dalam firman itu? Tentu sekali. Orang yang membajak dan menuai memang wajar bekerja dengan harapan menerima sebahagian daripada tuaian. Kami telah menyemai benih rohani dalam hidupmu. Memang patutlah kami menuai sedikit hasil kebendaan daripadamu. Jika orang lain berhak mengharapkannya daripadamu, bukankah kami lebih berhak lagi? Namun demikian, kami tidak menggunakan hak itu. Kami lebih suka menanggung segala-galanya supaya tidak tergandala penyebaran Injil tentang Kristus. Kamu tentu tahu bahwa orang yang bekerja dalam bait suci menerima makanan dari bait suci. Orang yang bertugas mempersembahkan korban di atas mazbah menerima sebahagian daripada korban itu. Begitu jugalah Tuhan telah menetapkan bahwa orang yang menyampaikan Injil harus menerima nafkah daripada kerja itu. Tetapi aku belum menggunakan satu pun hak itu. Aku menulis demikian bukanlah untuk menuntut hak-hak itu bagi diriku. Biarlah aku mati daripada kehilangan apa yang kumegahkan. Namun demikian, aku tidak berhak untuk bermegah dengan menyampaikan Injil kerana kerja ini telah menjadi kewajipanku. Malanglah aku jika tidak menjalankannya. Andainya aku melakukannya mengikut kehendakku sendiri, patutlah aku mengharapkan upah. Tetapi aku melakukannya sebagai kewajipan kerana Allah telah memberiku tugas itu. Jadi, apakah upahku? Upahku ialah mendapat hak istimewa untuk menyampaikan Injil tanpa meminta bayaran atau menuntut hakku sebagai penyebarnya. Aku orang merdeka, bukan hamba sesiapa. Tetapi aku memperhambakan diri kepada semua orang supaya aku dapat menawan hati ramai orang. Bagi orang Yahudi, aku berlaku seperti orang Yahudi, supaya aku dapat menawan hati orang Yahudi. Bagi orang yang terikat kepada Taurat, aku berlaku seperti orang yang terikat kepada Taurat. Padahal aku tidak terikat kepada Taurat. Aku berbuat demikian supaya aku dapat menawan hati mereka. Bagi orang yang tidak terikat kepada Taurat, aku berlaku seperti orang yang tidak terikat kepada Taurat. Aku berbuat demikian supaya aku dapat menawan hati mereka. Ini tidaklah bermakna aku tidak taat akan hukum Allah. Sebenarnya, aku dikuasai oleh hukum Kristus. Bagi mereka yang lemah, aku berlaku lemah untuk menawan hati mereka. Aku menjadi segala-galanya kepada semua orang, supaya dengan sedaya upaya aku dapat menyelamatkan seramai mungkin. Aku melakukan semua ini untuk Injil. Semoga aku juga turut mendapat berkatnya. Sebagaimana kamu tahu, dalam lomba lari, semua peserta mengambil bahagian, tetapi hanya seorang yang mendapat hadiah. Oleh yang demikian, berlarilah hingga menerima hadiah. Setiap ahli sukan yang bertanding dalam sukan berlatih dengan gigih, kerana ingin mendapat mahkota, walaupun mahkota itu tidak kekal. Tetapi kita menjalani latihan yang ketat untuk mendapat mahkota yang kekal. Oleh itu, aku terus-menerus lari ke garis penamat.
Juga seperti ahli tinju, aku tidak mahu mensia-siakan tumbukanku. Aku bersungguh-sungguh melatih tubuhku untuk menguasai diri, supaya aku tidak ditolak setelah mengkabarkan Injil kepada orang lain. 1 Korintus bab 10. Saudara-saudaraku, aku ingin mengingatkan kamu bahwa nenek moyang kita berada di bawah awan dan semuanya menyeberangi Laut Merah. Mereka semua dibaptiskan di dalam awan dan laut itu untuk menjadi pengikut Musa. Mereka makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama dari batu pejal rohani yang menyertai mereka, dan batu pejal rohani itu ialah Kristus sendiri. Namun demikian, Allah tidak meredai kebanyakan daripada mereka, maka mayat mereka bergelimpangan di gurun. Semua ini menjadi contoh kepada kita, supaya kita tidak ingin akan kejahatan seperti mereka dahulu, dan supaya kita tidak menyembah berhala seperti sebilangan daripada mereka. Telah tersurat, umat itu duduk untuk makan minum, lalu bangkit untuk bersukaria. Janganlah kita berkelakuan cabul seperti sesetengah mereka. Akibat perbuatan itu, 23.000 orang mati dalam sehari. Janganlah kita cubai Kristus seperti yang dilakukan oleh sebilangan daripada mereka. Akibatnya mereka mati dipagut ular berbisa. Janganlah kita bersungut seperti sesetengah mereka, sehingga nyawa mereka dicabut malaikat maut. Semua yang terjadi kepada mereka merupakan suatu iktibar, dan telah ditulis untuk menjadi amaran kepada kita yang hidup pada akhir zaman. Sesiapa yang menyangka dirinya berdiri tegap, berhati-hatilah supaya tidak jatuh. Setiap cobaan yang kamu alami memang biasa dihadapi orang, tetapi Allah setia menepati janjinya. Dia tidak akan membiarkan kamu dicubai melebihi kekuatanmu. Sewaktu kamu dicubai, Allah akan memberimu jalan keluar supaya kamu mendapat kekuatan menanggungnya. Oleh itu, saudara-saudara yang kukasihi, jauhkanlah diri daripada penyembahan berhala. Aku berkata-kata kepadamu seperti kepada orang bijaksana. Fikirkanlah masak-masak apa yang aku katakan. Bukankah cawan kesyukuran yang kita berkati itu menunjukkan kita sama-sama mengambil bahagian dalam darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan itu menunjukkan kita sama-sama mengambil bahagian dalam tubuh Kristus? Walaupun kita ramai, kita semua merupakan satu tubuh, karena kita makan roti yang satu itu bersama-sama. Perhatikan bangsa Israel. Bukankah mereka yang makan makanan yang dipersembahkan di atas mazbah itu bersama-sama mengambil bahagian dalam penyembahan? Adakah maksudku bahwa berhala atau makanan yang dipersembahkan kepada berhala tidak bererti apa-apa? Tidak. Apa yang dipersembahkan di atas mazbah berhala bukanlah persembahan kepada Allah, tetapi kepada roh-roh iblis. Aku tidak mahu kamu terlibat dengan roh-roh iblis. Kamu yang tidak dapat minum dari cawan Tuhan, minum pula daripada cawan roh iblis. Kamu yang tidak dapat makan di meja Tuhan, makan pula di meja roh iblis. Bukankah kita yang membuat Tuhan cemburu? Sekiranya kita berbuat demikian, adakah kita lebih kuat daripada Tuhan? Kita dibenarkan berbuat segala sesuatu, tetapi tidak semuanya berfaedah. Kita dibenarkan berbuat segala sesuatu, tetapi tidak semuanya membina hidup. Janganlah lakukan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri sahaja. Lakukanlah untuk kepentingan orang lain juga. Kamu boleh makan apa sahaja yang dijual di pasar daging. Jangan tanyakan apa-apa, supaya hati nuranimu tidak terganggu. Karena bumi ini milik Tuhan dengan segala yang di dalamnya. Jika kamu diajak makan oleh seorang yang tidak beriman dan kamu menerima, makanlah apa-apa yang dihidangkan. Usah tanyakan apa-apa, supaya hati nuranimu tidak terganggu. Tetapi jika seseorang memberitahumu, makanan ini telah dipersembahkan kepada berhala, janganlah makan makanan itu, demi kebaikan orang itu dan demi hati nurani. Maksudku bukan hati nuranimu, tetapi hati nurani orang itu. Mungkin ada yang bertanya, mengapa pula kebebasanku harus kubatasi untuk hati nurani orang lain? Jika aku turut makan dengan mengucap syukur kepada Allah atas makanan itu, mengapa orang harus mengecamku? Setiap yang kamu lakukan, baik makan maupun minum, lakukanlah untuk memuliakan Allah.
jagalah tingkah lakumu, jangan sampai menyebabkan orang lain berdosa, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaah Allah. Ikutlah teladanku. Dalam setiap yang kubuat, aku coba menyukakan hati semua orang. Aku tidak melebihkan kepentingan diriku. Aku mengutamakan kepentingan orang lain untuk menyelamatkan mereka. 1 Korintus bab 11. Teladani aku, sebagaimana aku meneladani Kristus. Sekarang aku memujimu saudara-saudaraku, karena kamu mengingatiku dalam semua hal, dan memelihara segala ajaran yang telah kusampaikan kepadamu. Tetapi aku mahu kamu tahu bahwa ketua setiap lelaki ialah Kristus, ketua wanita ialah lelaki, dan ketua Kristus ialah Allah. Jika seorang lelaki berdoa atau bernubuat dengan kepala bertudung, dia mengaibkan kepalanya. Sebaliknya, jika seorang wanita berdoa atau bernubuat dengan kepala tidak bertudung, dia mengaibkan kepalanya, samalah seperti dia membotakkan kepalanya. Jika seseorang wanita tidak bertudung kepala, baiklah rambutnya dicukur. Jika satu keaiban bagi wanita dicukur atau dibotakkan kepalanya, hendaklah dia bertudung kepala. Seorang lelaki tidak patut menudung kepalanya, karena dia mencerminkan dan memuliakan Allah. Tetapi wanita adalah kemuliaan lelaki. Lelaki tidak berasal daripada wanita, tetapi wanita berasal daripada lelaki. Begitu juga, lelaki tidak dicipta untuk wanita, tetapi wanita dicipta untuk lelaki. Oleh itu, dan oleh sebab para malaikat, wanita harus memakai satu lambang kewibawaan di atas kepalanya. Walau bagaimanapun, lelaki dan wanita saling bergantung di bawah kuasa Tuhan. Sebagaimana wanita berasal daripada lelaki, maka lelaki pula lahir melalui wanita. Segala-galanya daripada Allah. Timbangkanlah sendiri. Wajarkah seorang wanita berdoa kepada Allah dengan tidak bertudung kepala? Tidakkah alam tabi'i sendiri mengajar kamu bahwa jika seorang lelaki menyimpan rambut panjang, itu suatu keaiban baginya? Tetapi jika seorang wanita mempunyai rambut panjang, itu suatu kemuliaan baginya, karena rambut dikurniakan kepadanya sebagai penudung. Namun demikian, jika sesiapa kelihatan ingin membantah, maka jawablah bahwa kita tidak mempunyai adat yang lain. Begitu juga semua jemaah Allah. Dalam memberimu petunjuk-petunjuk yang berikut, aku tidak memujimu karena apabila kamu berhimpun, bukan kebaikan tetapi keburukan yang timbul. Pertama sekali, apabila kamu berhimpun sebagai satu jemaah, aku dengar kamu berkelompok-kelompok, dan aku percaya sebahagian yang kudengar. Sememangnya dalam kalanganmu pasti terbentuk beberapa kelompok, sehingga mereka yang diperkenan Allah menjadi nyata. Apabila kamu berhimpun di suatu tempat, bukanlah perjamuan Tuhan yang kamu makan. Karena semua berebut hendak makan dahulu, sehingga ada yang lapar dan ada pula yang mabuk. Apa? Tidakkah kamu mempunyai rumah untuk makan minum di dalamnya? Atau adakah kamu memandang hina jemaah Allah dan hendak memperkecil orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah akan kukatakan kepadamu? Akan kupujikah kamu dalam hal ini? Tentunya tidak. Aku telah menerima daripada Tuhan apa yang telah kusampaikan kepadamu, bahwa pada malam dia dikhianati, Tuhan Yesus telah mengambil roti. Dan selepas mengucap syukur, dia telah memecah-mecahkan roti itu lalu berkata, "Ambil dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku." Demikian juga, sesudah makan, dia mengambil cawan itu sambil berkata, "Cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukan ini sebagai peringatan kepadaku." Karena setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan dengan cara demikian, kamu memberitakan kematian Tuhan hingga kedatangannya. Jika sesiapa makan roti atau minum dari cawan Tuhan ini secara yang tidak wajar, dia akan menanggung dosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Hendaklah setiap orang memeriksa dirinya dan kemudian makan roti itu dan minum dari cawan itu. Karena jika seseorang memakannya dan meminumnya tanpa mengenal tubuh Tuhan, dia makan dan minum akan penghukuman kepada dirinya. Oleh sebab itu, ada sebilangan besar yang lemah dan yang sakit dalam kalanganmu,
malah ada yang meninggal dunia. Jika kita menghakimi diri sendiri, tidaklah kita dihakimi. Tetapi apabila kita dihakimi, kita dihukum oleh Tuhan supaya kita insaf, agar kita tidak dibinasakan bersama-sama dunia. Oleh itu, saudara-saudaraku, apabila kamu berhimpun untuk makan, tunggulah satu sama lain sebelum bermula. Tetapi jika ada sesiapa yang lapar, makanlah dahulu di rumah, supaya perhimpunanmu tidak mendatangkan hukuman. Hal-hal lain akan kuatur ketika aku datang kelak.